Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua yang sudi singgah ke channel saya. Pada yang memberikan komen, yang memberikan subscribe pada saya tu, terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah saja yang balas jasa korang semua. Jadi untuk hari ini saya nak bercerita tentang kisah Waze. Jadi semua orang sini pernah gunakan Waze kan. Jadi pada saya mungkin seronok juga kalau malam ni kita ceritakan tentang kisah seram yang berkaitan dengan Waze. Sebab banyak juga orang yang gunakan Waze yang cerita-cerita kata guna Waze macam tu lah, macam ni lah. Jadi malam ni kita cerita tentang penggunaan Waze yang mana tersesat jalan lah, itulah inilah. Jadi tanpa membuang masa, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulakan. Cerita ni berlaku masa tahun 2016. Masa ni aku dah habis belajar dan Alhamdulillah aku dapat kerja kat Putrajaya masa tu. Ceritanya bermula bila kawan aku zaman diploma dulu jemput aku ke majlis perkahwinan dia kat Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Memandangkan kawan aku dengan lelaki dia dua-dua budak kelas aku, jadi si suami ni telah menyewa homestay. Yelah, untuk kawan-kawan yang zaman diploma dulu sama-sama duduk satu malam kan, sebelum perkahwinan. Jadi majlis akad nikah diorang berlangsung pada hari Jumaat, manakala majlis persandingan berlangsung pada hari Sabtu. Plan asalnya aku nak pergi hari Jumaat pagi, tapi disebabkan cuti aku ditarik balik, so terpaksalah aku gerak malam. Pada aku bergerak bila-bila pun tak ada masalah, sebab aku fikir Waze kan ada. Waze kan ada, itu dia masalah dia. Aku ni jenis kalau nak berjalan jauh, walaupun aku guna Waze, aku ni jenis kaji dulu jalan mana aku nak guna dan tanya pendapat orang dan sebagainya. Tapi disebabkan kesibukan yang melanda aku minggu itu, tak sempat aku nak kaji jalan yang aku nak lalu tu. Kira main redah je lah guna Waze malam tu. Pada malam tersebut, selepas waktu Isyak, aku terus siap-siap terus gerak dari Putrajaya. Silap aku malam tu, aku tak pilih pun route yang aku nak ikut. Main ikut je apa yang Waze bagi. Masa dah 1/3 jalan baru aku perasan yang jalan yang Waze bawa aku ni jalan yang sama nak ke Bukit Broga. Sesiapa yang biasa hiking kat sana akan tahu macam mana jalan dia memalam. Sewaktu malam lah, jalannya mungkin gelap agaknya. Gelap, sunyi dan kereta yang lalu pun boleh kira dengan jari. Aku mulanya nak berpatah balik, tapi fikir alang-alang lagipun masa tu ada kereta lain kat depan aku, so bolehlah follow je dia. Makin lama aku jalan, makin kurang kereta. Aku diam je. Nak buka radio, kereta aku radio memang dah rosak. Dan tak tahu masa bila kereta yang aku follow tu dah pecut jauh. Dah tak ada langsung, dah tak nampak pun. Nak tengok signboard, aku kat mana pun memang tak nampak apa-apa dah kat tepi jalan tu. Memang gelap gelita. Aku pun layanlah perasaan sorang-sorang. Tengah syok-syok duk layan perasaan, tiba-tiba ada kereta kancil potong kereta aku. Aku macam pelik. Yelah, kereta aku bukan buruk sangat pun. Sampai kancil pun boleh potong ni. Benda yang paling tak best bila aku perasan yang aku punya kereta makin berat dan makin berat. Pada satu tahap, aku kena guna gear 1. Aku bawa kereta manual Bayangkan kawasan tu bukan kawasan Greek sampai nak guna gear 1. Even aku drive kat Drake pun tak ada lah sampai gear 1.
Time tu aku dah start gelabah dah. Nak baca ayat kursi pun aku lupa. Yang aku ingat time tu Al-Fatihah dengan 3 kul je. Aku sampai dah menggeletar habis dah. Sampai satu tahap aku sampai lupa nak baca Al-Fatihah. Tapi nasib lagi lah Bismillah aku boleh baca. Kalau tak mesti aku dah tengok baca Alif Bata je. Tangan kat steering menggigil-gigil nak menangis tapi tak keluar air mata. Aku tengok cermin belakang tak ada apa-apa. Aku pusing tengok seat belakang, tak ada apa-apa melainkan beg-beg aku je. Masa tu yelah aku ingatkan mak aku, ayah aku, nenek aku. Bila teringat kat nenek aku boleh pula aku teringat petua dia. Petua nenek aku ada 2. Yang pertama dia cakap, kalau kau nampak hantu, kau selak kain kau tunjuk buntut kau kat dia. Lepas tu garanti dia tak kacau kau dah. Petua kedua pula, kau tengking kuat-kuat hantu tu biar dia lari takut sebab suara kau. Aku masa tu nak tunjuk buntut tak boleh lah sebab tengah drive. Nak tengking pun tak ada suara. Aku pun tarik nafas dalam-dalam, lepas tu hembus. Kuat-kuat. Alah, macam yang kita buat masa senaman pagi-pagi tu lah, yang tarik nafas hembus kuat-kuat tu. Aku buat cara tu 3 kali. Lepas tu barulah aku rasa macam darah dah start mengalir dalam tubuh aku. Maybe sebab semangat aku dah datang balik kot. Barulah aku ingat Al-Fatihah dengan ayat 3 kul balik. Tapi ayat-ayat lain memang aku tak ingat. Bila dah start baca balik, barulah kereta aku makin ringan. Dan barulah juga aku start jumpa-jumpa kereta lain. Berbekalkan Al-Fatihah dengan 3 kul tu, aku baca tak henti sampailah aku sampai kat homestay tu. Bila aku cerita kat kawan-kawan aku, diorang cakap kat situ memang keras, jarang orang nak lalu, dan katanya aku bukanlah orang pertama kena kat situ. Tapi Alhamdulillah tak ada apa-apa yang teruk berlaku kat aku. Esoknya aku minta diri balik awal. Waktu balik aku guna juga jalan yang sama sebab nak tengok jalan mana yang dia lalu. Masa aku lalu tu aku nampak ada kemalangan maut berlaku kat kawasan tu. Padahal jalannya bukanlah macam creek ataupun karak lama, landai je. Dan sepanjang perjalanan tu tak adalah sampai aku guna gear 1 pun. Apa-apa pun memang bersyukur yang amatlah sebab benda-benda buruk dan teruk lagi tak jadi kat aku masa tu. Pesan aku pada sesiapa yang nak drive jauh-jauh, pastikan korang study dulu jalan yang korang nak lalu tu. Jangan main hentam je, takut jadi apa-apa nanti susah. Kalau korang nak tahu nama betul-betul kawasan yang aku kena tu, memang aku tak tahu sebab gelap sangat, tak nampak signboard. Tahu-tahu dah sampai satu kawasan pekan kecil ni, tapi aku lupa pula nama dia. By the way, petua nenek aku yang pertama tu, siapa nak cuba bolehlah cuba. Nanti komen berkesan ke tak, sebab setakat ni aku belum berkesempatan lagi nak cuba. Jadi ini adalah kisah yang pertama. Dia cerita pasal macam mana dia tak buat research sebelum dia nak balik ataupun dia nak gunakan Waze. Jadinya dia nasihatkan ke kita semualah, sebelum gunakan Waze ataupun sebelum mulakan perjalanan, research dulu jalan mana yang bagus, jalan mana yang selamat, jalan mana yang banyak kereta. Itu pun adalah satu pesan yang baiklah. Jadi tanpa membuang masa, kita pergi ke kisah seram yang kedua. Ni cerita pasal Waze jugalah. Harap korang enjoy. Okay, untuk kisah yang kedua ni, mari kita mulakan.
Sebelum ini, saya pernah baca kisah tentang dua wanita yang gunakan Waze sampai sesat dan tak sangka benda itu berlaku pada diri sendiri. Untuk keselesaan diri, saya guna tukar ganti nama saya kepada akulah ya. Senang aku nak bercerita. Aku, Salwa, Wati dan Dolah. Dolah ni lelaki lah, takkan Dolah perempuan pula, pelik juga kan. Dan Nini naik satu kereta. Kami baru habis jamuan raya. Pada cerita ni berlaku pada tahun 2017 lah ya, dekat Seremban, dan cadangnya nak lawat kawan sekolah kami yang baru bersalin. Teruja nak tengok anak member rumah kat Melaka. Nama tempat dirahsiakan. Yang bawa kereta Dolah. Jadi kami perempuan berempat yang dah lama tak jumpa tu kepoh lah, pokpet, pumpang, gedebak cerita gosip. Lama kot tak jumpa. Nak lagi si Wati baru balik dari Mesir. Wati belajar kat sana Wati ni belajar daripada Mesir. Ustazah kot. Kami gunakan highway Seremban nak ke Melaka dan nak keluar exit Jasin. Agaknya Allah memang nak uji kami berlima, dan kebetulan kami ni huha-huha, maksudnya terlampau bergembira lah. Sebab tu ada orang pesan, jangan gembira sangat, jangan suka sangat. Dalam kereta dia orang bergembira lah dalam kereta tu kan. Adalah benda yang join huha-huha juga. Macam mana dah si Dolah ni boleh terlepas pula exit Jasin. Yang kami perempuan ni diam, dah takut kalau sesat kan. Salwa pun buka lah Waze nak ke rumah member dia. Dia ada share location, tapi location yang dia share tu Salwa kata macam tak betul. So Salwa tulis sendiri dekat Waze alamat member kita orang, dan Waze suruh ikut exit Tangkak. Masa ni lebih kurang pukul 6.30 petang. Dah nak start gelap lah ni. Kita orang tetap gelak, bising, borak walaupun tak tahu jalan dan mengharapkan Waze saja. Keluar exit Tangkak, Waze pun tunjuklah jalan nak ke rumah member kita orang tu. Jauh lagi babe, jalan yang Waze bagi tu. Aku tak ingat lah berapa kilometer, sebab aku tak tengok Waze, tapi Salwa cakap jauh. So Dini pun cuba juga pakai phone dia tengok Waze, mana tahu dapat jalan lain yang lebih dekat agaknya, tapi tetap sama jauh. Nak tak nak kita orang cuba je lah ikut jalan yang Waze kasih tu. Aku, Wati dan Nini duduk belakang diam sekejap, sebab kita orang yang bising bergira sangat. Kalau dia orang baca ni mesti Wati dengan Nini cakap aku yang bising terlebih. So Dolah pun drive ikut jalan yang Salwa bagi tu. Perasaan memang cuak dah lah, sebab kita orang kat Johor kot ada papan tanda tepi jalan, bukan kat Melaka babe. Cuak-cuak pun tetap bising dan masih tak dapat kesedaran juga. Kita orang still gelak-gelak buat lawak. Weh, tak sangka sampai Johor. Jalan-jalan teruslah kat sini. Lebih kurang macam itulah kita orang cakap, dan memang betul Waze ni pandai bergurau. Siap bawa jalan-jalan masuk kampung. Masa ni aku tak perasan sangat jalan sebab langit dah gelap. Tapi yang aku tahu, Waze suruh masuk satu simpang kampung ni. Dolah pun drive lah masuk, dan jalan kampung tu jauh sangat ke dalam. Mula-mula jumpa surau okey lagi, lepas tu jalan makin kecil. Means kalau selisih dengan kereta lain memang kena reverse salah satu kereta. Rumah ada tapi jarak jauh-jauh. Yalah, rumah kampung memang jarak jauh-jauh. Dan masa ni tak nampak orang langsung. Kereta kita orang je yang kat jalan kampung tu. Dah keadaan macam ni, diamlah semua sebab cuak. Tapi kita orang still husnuzon dengan Waze, mana tahu Waze bawa ke jalan yang tak ramai kereta. Aku tengok kereta kita orang makin jauh masuk lagi ke dalam kampung. Keliling ada sawah-sawah dan rumah kat situ, jauh tengah-tengah sawah. Aku pun cakap lah, jalan apa, kita kat mana ni? Dah macam nak takutkan diorang lah. Si Nini cakap,
Weh, janganlah cakap macam tu weh, sambil gelak-gelak. Salwa memang diam, dan sebab dia agak penakut, bukan agak tapi memang penakut dan lemah semangat. Sorry Salwa, kata dia. Wati pun diam je sebab dia gelak paling kuat tadi. Dolah relax je bawa kereta, dan haruslah dia kena cool sebab dia kan seorang lelaki. Itulah. Suara perempuan dalam bus tu cakap, "Sila masuk simpang kiri." Tapi dalam English lah. Tiba-tiba door brake mengejut dan cakap, "Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, tempat apa ni?" Kita orang yang duduk belakang terkejut sebab Waze bawa ke jalan mati. Depan ni tak ada jalan tar lagi dah. Jalan pasir berlekak-lekuk macam tu, macam jalan terbengkalai. Aku perhati lagi kat depan ada kolam-kolam kecil terbiar. Yang paling annoying, suara Waze tu still suruh masuk simpang kiri, sedangkan kat situ dah tak ada simpang babe. Belah kiri tu penuh dengan sawit, batu konkrit, jalan raya susun tinggi-tinggi. Bayangkanlah sendiri, tak reti nak lukis. Dan belah kanan semak samun. Salwa memang dah cuak. Aku rasa dia nak nangis dah. Kita orang semua suruh reverse ke belakang, tak kasih Dolah pusing kat pasir depan tu. Risau terjunam ke bawah. Tak pun pasir tu telan kereta kita orang ke. Tapi itulah macam yang aku cakap, Alhamdulillah Dolah tu lelaki dan dia yang tenangkan kita orang. Dolah cakap, "Tak apa, kita cuba dulu pusing depan ni, insya-Allah selamat." Kalau reverse ke belakang pun jauh lagi nak sampai simpang belum masuk. Tak memasal selisih dengan kereta lain. Lagipun tepi-tepi jalan ni kan sawah, jadi memang tak dapat reverse kiri atau kanan, kata Dolah. Memang taklah kita orang nak masuk ke hutan kelapa sawit tu untuk pusing. Buatnya perempuan Waze tu cakap, "You have arrived at your destination." Lagi kelam kabut agaknya. Memang dengan penuh tawakal Dolah pusingkan kereta bahagian pasir tu. Alhamdulillah kami semua selamat pusing kat situ. Cuma bukit pasir tu agak tinggi, nak terjunam juga kereta ke bawah. Tapi driver kita orang ni slow-slow undur dan kereta selamat atas jalan tar. Memang jalan terus ke depan, tak pandang belakang dah. Rasa lama sangat perjalanan nak keluar ni. Masa ni kita orang dah boleh senyum sikit. Kalau dekat pasir tadi, muka masing-masing memang serius gila lah. Tiba-tiba Do tekan brake sebab hampir nak langgar seorang pakcik bawa motor. Cuak, tapi dalam masa yang sama lega juga sebab jumpa manusia pertama selepas berapa lama tersepit dalam kampung ni, dan baru nampak motor-motor lain lagi yang keluar dari surau. Aku tengok jam, dah pukul 8.30. Keluar je dari simpang kampung tu memang lega habis, dan kita orang boleh buat bising gelak-gelak. Yang tak menahan, Wati boleh pula buat lawak. Aku nampak signboard tu tulis Sungai Mati. Apa dah jadi dengan kita ni? Sengal je budak Wati ni. Padahal dia paling cuak. Salwa tutup Waze dengan guna Maps, cuba ikut location yang member share. Dengan izin Allah, Maps bantu kami sampai ke destinasi yang sepatutnya. Macam biasalah, sampai rumah member, kita orang ni lagi bising kepo mulut semua. Dah balik rumah, aku cerita kat mak. Mak aku cakap, sebab itulah mak pesan pergi mana-mana jangan suka sangat. Tengok, kan dah ada yang tolong bawa kau jalan. Dia sukalah jalan-jalan dengan kau. Jadi sekian untuk kisah yang kedua ni. Kita sambung dengan kisah yang ketiga.
Assalamualaikum, nama aku Ayang. Nama yang cerita ni Ayang. Apa yang aku nak ceritakan tentang aku guna waste pada waktu malam. Pada malam sebelum kejadian, kawan abang aku datang rumah untuk makan malam sama-sama. Dalam pukul 10.30 malam, kami plan nak pergi tengok movie Ouija. Masa tu tengah hot cerita tu sebab seram. Dan kawan abang aku check showtime kat Paradigm Mall sebab mall tu dekat dengan rumah je, but tak ada. Dan check kat Pavilion, tak silap aku masa tu dalam pukul 12 ke atas kot dia punya showtime. Aku tak berapa ingat waktu tu. Nak dijadikan cerita, kita orang masa tu pergi 3 kereta. Total yang pergi dalam 6 orang. Dari Kelana Jaya, aku naik dengan kawan abang aku, Kak Yani, naik Viva. Dia tu memang asal orang Seri Petaling, so memang expert lah bab jalan KL. Masa on the way ke Pavilion tu, Kak Yani cakap kita guna jalan shortcut lah yang. So aku pun okeykan je lah. Cakap banyak nanti dah lah menumpang. Aku pun relax je kat tepi. Tiba-tiba dia cakap, "Aduh, jalan ni tutup lah. Kena ikut jalan yang lain. Buka Waze yang." Aku pun capai phone dia. Start lah permulaannya kat situ. Tengah layan radio masa tu, tiba-tiba Kak Yani cakap, "Kenapa kena masuk kiri?" Aku pun balas je lah, "Ikut je lah Kak." Masuk je lah jalan tu. Aku dah start scary doh. Seriously, kiri kanan gelap gelita, macam hutan tebal pun ada. Kak Yani dah start diam masa tu, tapi ikut je arah Waze bagi. Entah macam mana, mulut aku celupa juga masa tu. Jangan jadi macam cerita pasal GPS dah lah. Siapa kalau pernah tengok cerita tu, dia akan faham cerita tu punyalah seram macam mana. Ngam-ngam pula Kak Yani tu pernah tengok cerita tu. Aku tak ingat tajuk cerita tu apa, tapi yang pasti cerita tu memang pasal GPS berhantu. Berbalik pada cerita tadi, aku yang duduk sebelah ni dah tutup muka, tak nak tengok apa yang jadi. Kak Yani pula tarik tangan aku, "Jangan tutup yang, Kak Yani pun seram ni," kata Kak Yani. Sampai kat satu tempat, Kak Yani break mengejut. Aku pun meremang bulu roma dan dah tergamam. Tiba-tiba nampak dia tulis Istana. Nama istana tak ingat lah, tapi dia tulis Istana. Kereta memang betul-betul menghadap pagar istana tu. Dah lah pagar tu terbuka. Tengah sunyi macam tu, tiba-tiba Waze berbunyi, "Straight and turn left." Weh, gila ke dia suruh masuk dalam pagar istana tu dan turn left? Aku dengan Kak Yani, aku dah cuak. Kalau nak turn left, mana ada jalan dah. Istana berpagar. Istana tu macam rumah banglo lama yang tak ada orang duduk. Kak Yani cepat-cepat U-turn. Sambil tu dah baca macam-macam keluar dalam bacaan dalam kereta tu lah, baca doa semua. Keluar je, jalan tu gelap. Kita orang dah menggigil, dah memang cuak sangat tu. Entah macam mana mulut aku jadi celupa masa tu. Aku cakap, "Kak, security guard tu pandang kita je kan tadi?" Kak Yani direct pandang aku, "Kau ni mana ada orang yang, jangan macam-macam." "Ya Allah, sumpah Kak, Ayah nampak tadi di panjang, pandang je kita, baju hitam seluar putih, seluar hitam direct depan kereta kita." Tipulah kalau Kak Yani tak nampak, sebab benda first Ayang nampak kat dia ada kat depan kita. Start tu badan kita orang dah gigil. Sampai PV terus badan seram sejuk. Muka dah pucat dah, dengan tak hadap tengok cerita Ouija lagi. Sampai kat wayang, aku terus pergi kat abang aku, genggam tangan dia sebab takut. Just nak pesan kat korang pengguna Tegar Waze or Maps, kalau dah jalan gelap macam scary tu, janganlah masuk. Kalau tak syaitan, maybe penjenayah sedang menunggu. Dan siapa tahu tajuk cerita GPS berhantu tu, bagi tahulah.
Cerita tu memang tentang dia beli kereta second hand kot, dan kereta tu ada GPS tu bawa dia ke tempat pembunuhan. Cerita Melayu or Indon aku tak ingat. Jadi inilah cerita untuk kisah Waze malam ni. Harap anda semua terhibur. InsyaAllah saya akan buat lagi satu video nanti. Saya ingat lepas ni video yang nak buat mungkin cerita pasal laut agaknya, laut ke pasal penyelam ke, macam tu lah, benda-benda yang berkaitan dengan laut lah. Jadi insyaAllah terima kasih pada yang sudi like, sudi subscribe pada video ini. Pada yang mana yang belum, sudi-sudilah support saya kan. Terima kasih banyak-banyak. Semoga anda semua dimudahkan segala urusan, insyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.